Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita bertemu lagi dalam kelas matematik tingkatan 3. Kita akan belajar bab 1 indeks. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 1.2.6 melaksanakan operasi yang melibatkan hukum indeks. Okey, so tajuk hari ini bermula muka surat 20. Nah, okey, so bermakna dekat sini operasi yang terlibat ni melibatkan semua hukum indeks yang kamu dah belajar. Okey, dekat sini diulang balik apakah hukum indeks yang kamu dah belajar. Okey, semua ni yang kita dah belajar, cara menulis. Setiap hukum tu ada beberapa cara menulis. Okey, operasi darab kita boleh tambah indeks, operasi bahagi kita boleh tolak. Indeks ada kuasa kita darab, indeks sifar jawapannya 1, indeks pecahan macam mana kita nak tulis, dan indeks yang ada pecahan yang ada nilai. Okey, macam mana pula kita nak tulis. Indeks pecahan lah yang paling banyak sekali. Paling banyak cara kita nak menulis. Okey, so jadi contoh yang seterusnya ni akan melibatkan gabungan hukum-hukum indeks yang kamu dah belajar lah. Okey, so kita lihat dulu contoh yang pertama. Permudahkan setiap yang berikut. Okey, soalan A. Okey, kita lihat soalan A. So step yang pertama, okey, kita tulis sebagai kamu kena faham soalan. Macam ni, soalan ni indeks ni ada kuasa. So bermakna kita buat operasi apa? Operasi darab. So bermakna negatif 3 tu, okey, indeks dia 1. So bermakna kita darab dengan 3. Okey, so kita darab dengan 3. So dia akan jadi negatif 3 kuasa 3 lah. Okey, dan X. Okey, X adalah pun indeks 1 kan. So dekat sini bermakna dia ada 1, yang ni pun 1. So X akan jadi 1 darab 3 akan jadi 3. So darab. Okey, so 2 ni akan jadi 2. Okey, kuasa 2 X 3 darab 2. Okey, Y negatif 4 darab dengan 2. Okay, ini step yang pertama. Okay, kita kena faham hukum apa yang terlibat. So, ini adalah hukum indeks yang ada kuasa. So, kita buat operasi darab. So, yang bawah kita tulis saja sebab dia tak ada kuasa. So, 108 X 4 Y 3. Okay, so itu step yang pertama. Okay, step yang kedua. Okay, yang mana nombor kita boleh cari hasil. So, negatif 3 kuasa 3 akan dapat negatif 27. 3 kuasa 3 nah. Okey, negatif 27. So, X kuasa 3 darab 2 kuasa 2 akan jadi 4. Okey, X 3 darab 2 akan jadi 6. Y akan jadi negatif 8. Okey, yang bawah kita salin balik. 108 X 4 Y 3. Okey, yang seterusnya kita gabungkan nombor letak di hadapan. So negatif 27 kita darab dengan 4, kita bahagikan dengan 108. Okey, lepas tu indeks yang algebra yang darab kita tambah. So 3 kita tambah dengan 6, bahagi kita tolak dengan 4. Gabungkan sekali nah. Okey, Y pula ke atas ada negatif 8. So bawah bahagi, so kita tolak dengan 3. Okey, so selesailah dalam ni. Cari jawapan dalam kurungan ni. Boleh tekan kalkulator nah. Kalau nak tekan, kalau tak nak tekan pun ikutlah kamu nak buat manual ke. Selalunya soalan indeks, bila kita dah dapat hasil macam ni, kita tekan kalkulator. So dia akan dapat jawapan untuk nombor negatif 1. Okey, X akan dapat, okey, 3 campur tambah 6, 9 tolak 4, 5. Okey, X 5. Y pula negatif 8 tolak 3, negatif 11. Okey, so kalau kamu lihat kat situ, okey, ada indeks negatif kat sini kan. So, kita kena tulis sebagai indeks positif. So, negatif kita letak depan. 1 kita tak tulis selalunya. So, X
5 di atas per dengan Y11. Ini cara kita tulis jawapan kamu. Sebab indeks negatif tu kita kena permudahkan lagi. Tak boleh kekal dengan indeks negatif. Sebab kita dah belajar hukum indeks. Indeks negatif macam mana kita nak tulis kan? Okay, so negatif tu letak di depan ataupun di sebelah X pun boleh. So ini soalan 1A. Macam ni step dia. So memang panjang lah sebab dia ada banyak banyak sebutan. Okay, hukum dia pun ada beberapa hukum dekat sini. So kamu kena ingat balik lah setiap hukum yang terlibat. Okay, contoh B. Okay, langkah yang pertama kita tulis dulu. Kita ubah dulu indeks yang ada punca kuasa ni kita ubah. Kita akan tulis dalam bentuk indeks pecahan. So M kuasa dia 1, punca kuasa dia 2. So dia akan jadi indeks pecahan M 1/2. Okay, N. Okay, 3/4. Okay, darab. Okay, ni ada 1 kan. So M 1 darab 1/3 bermakna 1/3. N 3 kurungan 1/3. Okay, per. So M yang bawah M. Okay, negatif 1 darab dengan 1/6. Okay. N kita tukar dalam bentuk pecahan. N kuasa 3 per dengan 2 kurungan 1/6. Okay. Okay, seterusnya kita cari hasil. Okay, yang ni turun balik. M 1/2. N 3/4. Okay, darab M 1/3. N. Okay, yang ni kita boleh simplify atau kecilkan. So, dapat N 1. Okay, yang bawah. Okay, M. Okay, darab negatif 1 darab 1 negatif 1/6. N. Okay, pun kita boleh potong. Bahagi dengan 3, 1. Bahagi dengan 3, 2. So, dia akan jadi 1/4. Okay. Okay, seterusnya kita gabungkan yang ada M. So 1/2 tambah dengan 1/3. Okay, 1/3. Okay, tolak dengan negatif 1/6. Okay, itu M. Sambung dengan N. 3/4. Tambah 1. Tambah. Tolak. Aduh. Okay, ni cancel lah. Okay, tambah 1. Tolak lah. Tolak 1/4. Okay. Okay, seterusnya baru kita boleh selesai. Okay, so macam mana nak selesai? Bila ada pecahan, kamu kena buat pengiraan macam yang biasa lah. Kira di kertas conteng lah. So 1/2 tambah 1/3. Tolak jadi tambah 1/6. Okay. Ini kira dekat kertas conteng. Memang kena kira manual lah. Tak boleh guna kalkulator. Nah. Okay. So bermakna penyebut tak sama, kita samakan penyebut. So ingat balik nak samakan penyebut pecahan. Kita cari apa? Cari GSTK. So bahagi dengan 2. 1, 3, 3. Okay, bahagi lagi dengan 3. So, semua dah dapat baki ataupun hasil 1. So, inilah GSTK. 2 kali 3. So, kita cari GSTK untuk samakan penyebut bagi pecahan. So, GSTK kita 2 kali 3, 6. So, bermakna ini darab dengan 3. Atas darab 3. 3 tambah. Yang ini darab dengan 2. Atas pun darab dengan 2. Okey, tambah. Okey, yang ni kita ambil balik lah sebab dia penyebut dia dah 6. Macam biasa lah nah. Okey, so 3 tambah 2, 5. 5 tambah 1, 6. 6/6. So, 6/6 bersamaan dengan 1. So, M dah dapat jawapan. M 1. So, kita cari pula untuk N. Okey, untuk N. 3/4 tambah 1. Okey, 3/4 tambah 1.
tolak 1/4. Okay, so dekat sini ada satu integer, kita jadikan pecahan per 1. Okay, boleh? So, bermakna kita samakan penyebut, kita ambil 4 lah. Ataupun kamu nak cari JSTK, kamu carilah lah. Kalau sini kita boleh nampak dah mesti 4. Okay, sebab mana 3 tambah. Okay, ini darab dengan 4. So, tambah 4. Tambah 1. So, 3 tambah 4, 7. 7 tambah 1, 8. 8 per 3. Okay, 3/4. Okay, 1/4. Ada kat mana tak kena? 3/4, 3. Okay, tolak. Kat sini tolak, sorry. Sini tolak lah. Tolak 1, bukan tambah. Okay, so 3 tambah 4, tolak 1. Sini tolak ya. So, 3 tambah 4, tolak 1. 3 tambah 4, 7. 7 tolak 1, berapa? 7 tolak 1, 6/4. Okay, betul tak? Okay. 3 tambah 4, 7. 7 tolak 1, 6. 6/4. So, 6/4 kita boleh kecilkan. Kita kecilkan. Bahagi dengan 2. So, dapat 3. Bahagi dengan 2, dapat 2. So, N adalah 3/2. Okay, so kat sini tak selesai lagi. Kenapa? M indeks 1 ni kita tak perlu tulis. So, dia akan jadi M N 3/2. So, step ni kena ada nah. Nah, selepas kita selesai dapat 1, tulis dulu. Lepas tu baru kita tutup jawapan kita. Okay. So, ini untuk contoh B. Okay, kita teruskan lagi dengan contoh C pula. Okay, contoh C. Okay, step yang pertama. Okay, 2 ni indeks 1. Jadi, darab dengan 2 akan jadi 2 indeks 2. H pun indeks 1. So, bermakna H akan jadi 2. Indeks 2 juga. Okay, 1 darab 2. So, darab. Okay, seterusnya 16 ni pun indeks 1. So, akan jadi 16. Okay, 16. 1/4. Okay, H 8 kurungan 1/4. Okay, so selesai yang pertama. Okay, per. Okay, 8. 1/3 darab dengan negatif 2. Okay, H ni indeks dia 1. So, akan jadi H negatif 2. Okay, itu yang pertama. Yang kedua. Okay, step yang kedua. Okay, 2. 2 indeks 2 ni turun. H 2. Okay, darab. Okay, 16 ni. Okay, so 16 ni kita kena tukar asas dia. So, asas dia kita nak tukar jadi apa? So, yang nak membantu dia kat sini lah. Ni, asas 2. Okay, dan juga ni. Indeks 1/4 ni 4 ni. So, bermakna 2 kuasa 4. Betul tak? 2 kuasa 4 adalah 16. So, kurungan darab dengan 1/4. So, bila sama asas lagi baru kita boleh selesaikan. So, H. Okay, H dekat sini kita boleh simplify. Bahagi dengan 4, 2. Okay, tinggal 1. So, H2. Okay. So, seterusnya per dengan. Okay, sama juga yang ni. 8 ni kita tukar. Ni 8, asal 8 kita tukar jadi 2 kuasa 3. So, dia akan jadi 2 kuasa 3 kurungan 1/3. Okay. 2 kuasa 3 kurungan 1/3. Okay. Lepas tu kurungan lagi dengan negatif 2. Okay, boleh. Okay, tengok betul-betul lah, jangan tertinggal lah. So, H negatif 2. So, kat sini kita boleh
Dah sampai kat sini, kita boleh simplify 4 dengan 4 kat sini. Okey, lepas tu yang ni 3 dengan 3. Okey, so kita tulis yang seterusnya. Okey, 2 indeks 2 H indeks 2 darab. Okey, darab 2 ni kita letak indeks 1 sebab belum selesai lagi. H2 per dengan okey, 2 ni tadi. Okey, 2. Okey, 1 darab negatif 2. So, akan dapat negatif 2. Okey, H negatif 2. Okey, nampak kat situ. Okey, seterusnya nampak asas yang nombor tadi dah sama. So, kita boleh simplify lah. Kita boleh selesai lah. So, kita tulis 2 sekali sahaja. So, 2 operasi darab kita tambah dengan 1 operasi bahagi kita tolak. Okey, tolak dalam kurungan negatif 2. Okey, tolak ada sebelum kurungan tu ada tolak lah. Okey, 2 tambah 1 tolak negatif 2. Okey, negatif 2 letak dalam kurungan. H okey, 2 tambah dengan 2. Okey, tolak negatif 2. Okey, boleh. Okey, nah. Tengok betul-betul nah. Jangan tertinggal walaupun satu nombor dan juga tanda. Negatif, positif. Tengok betul-betul. So, saya sambung ke sini. Okey, kamu sambung yang ke bawah ya. So, seterusnya kita selesailah 2. Okey, 2 tambah 1, 3. 3 tolak 2. Berapa? 2. Sorry. 2 tambah kat sini tolak nah. 2 tambah 1. Okey, saya keluar kira kat sini indeks dia. Keliru. 2 tambah 1 tolak negatif 2 macam ni. Kalau kamu tak nampak dekat situ, kamu keluarkan dekat kertas conteng. So, 2 tambah 1, 3. Yang ni akan jadi tambah 2. So, jadi 5. Okey. So, kamu nak selesaikan indeks, kamu tak nampak, tak boleh dapat terus jawapan, keluarkan dekat kertas conteng. Jadi, akan jadi 2 indeks 5 atau kuasa 5 H. Okey, H pun sama. Keluarkan dekat kertas conteng 2 tambah 2 tolak negatif 2. So, dia akan jadi 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. So, H adalah indeks dia 6. So, adakah selesai kat sini? Adakah ini jawapan akhir? Okey, belum lagi nah. Sebab bila asas tu adalah nombor, kamu boleh cari hasil. So, 2 indeks 5. Kiralah 2 indeks 5. Tekanlah kalkulator. So, dapat jawapan dia adalah 32. H indeks 6. Okey, so ini untuk contoh C. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh. Kalau dalam buku teks tu muka surat 21 nah. Okey, contoh yang pertama, contoh A. Okey, sama juga bila soalan kamu nampak asas tu nombor besar, mesti kita boleh tukar asas tu. Okey, kena ingat tips ni nah. Bila buat indeks asas tu, kamu kena tukar jadi nombor yang lebih kecil. So, kalau kamu lihat kat sini asas ni besar, 49, 125. Okey, lepas tu yang bawah tu indeks yang ada punca kuasa tu 2401, 3125. Semua tu kita kena tukar dulu nah. So, bila kita nak tukar indeks sebenarnya sangat senang. So, dekat sini indeks ni adalah indeks pecahan. Okey, iaitu 1/2. So, yang membantu kamu adalah penyebut. Begitu juga dengan indeks 125, indeks negatif 1/3, yang membantu kamu adalah penyebut di bawah tu iaitu 3. So, bermakna kita boleh tukar nombor asal 49 ni kepada nombor apa? Kuasa 2. Sama juga dengan 49. So, yang inilah yang memerlukan kemahiran kamu. Sama ada kamu dah ingat dalam fikiran kamu, dah hafal, ataupun kamu tak hafal, kamu kena guna kalkulator lah. Kamu try lah apa-apa nombor saja yang kuasa 2 dapat 49. So, kalau yang dah hafal, dia akan mudah lah, akan jimat masa lah. So, nombor kuasa 2 bersamaan dengan 49 adalah 7. So, 7 kita jadikan kuasa 2. So, bermakna kita kena darab dengan indeks pecahan tadi iaitu 1/2. So, letak dalam kurungan. Okey, darab. 125 pun sama. Kita kena cari apakah nombor yang kuasa 3 sama juga dengan 125. So, jawapan dia ialah 5. 5 kuasa 3.
bersamaan dengan 125. So, kita letak dalam kurungan. Darab dengan negatif 1/3. Okay, so selesai yang atas. Okay, kita cari pula yang penyebut. So, penyebut pun sama. So, nampak ni nombor asas ni besar. Okay. So, kita kena tukar asas ni. So, asas yang kita nak tukar tu, yang membantu kamu adalah yang kita tukar tadi ni. Yang bawah ni. Okay. So, bermakna kita kena tukar. Dan asas tu adalah ada kaitan dengan punca kuasa 4. So, kamu kena try and error lah. Nombor apa yang kuasa 4 dapat 2401. So, nombor yang terbabit, yang terlibat ialah 7. So, 7 kuasa 4. Okay. Bersamaan dengan 2401. So, yang tadi ni. 2401 ni kuasa 1. Okay. So, macam mana pula kita nak tulis? So, kita letak dalam kurungan. So, indeks kat luar ni akan jadi kuasa 1 tadi akan jadi pengangka dan penyebut dia kita ambil yang punca kuasa 4 ni lah. Nampak? So, banyak konsep, banyak step kat sini lah. Okay, so darab pun sama dengan sini. 3125 ni kita tukar asas dia. Apakah nombor kuasa 5 dapat 3125? So, jawapan dia adalah 5 kuasa 5. Okay, tutup kurungan pun sama macam tadi. So, asas ni adalah kuasa 1. So, bermakna 1/5. Okay. So, itu step yang pertama. Okay. Seterusnya, yang mana kita boleh kecilkan, kita kecilkan lah. Nah. So, 2 dengan 2 kita potong. Okay. Yang ini pun kita potong. Begitu juga dengan di bawah, kita boleh potong. Okay. Dan ini pun kita boleh potong. So, hasil dia selepas kita potong, yang atas tu akan dapat 7, indeks 1, darab 5, indeks 1, per dengan 7, indeks 1, darab 5, indeks 1. Oh, yang ni ada negatif nah. Okay. Dekat sini ada negatif atas ni. Negatif 1 nah. Okay, so yang ni indeks 1. Okay, lepas tu kita buat seperti biasa. Gabungkan 7. Operasi bahagi. So, 1 tolak 1. Darab 5. Negatif 1 tolak 1. Okay. So, 7. 1 tolak 1 berapa? Sifar. Kita tulis dulu 7 indeks sifar. Darab 5. Negatif 1 tolak 1 bermakna negatif 2. Okay, so kat sini hukum indeks yang terlibat ialah 7 indeks sifar bersamaan dengan 1. Darab 5 indeks negatif 2. Okay, so belum selesai lagi. Kenapa belum selesai? Sebab indeks ni ada negatif. Okay, so kita kena tulis lagi. Kamu sambung di bawah lah. Saya tak muat, saya sambung tepi. So, 1. Okay, 1 darab dengan 5. Negatif 2 ni akan jadi, kita nak buang negatif, dia akan jadi 1/5 indeks 2. Macam tu. Dah. So, kena ingat balik cara menulis indeks pecahan. So, jawapan akhir kamu akan jadi 1 darab 1, 1, 5 indeks 2 akan jadi 25. Okay, boleh? So, jawapan akhir 1/25. Okay. So, kena faham lah cara menulis indeks ni. Sebab tu saya kata daripada awal, indeks ni, tips dia yang mudah. Kamu kena faham cara menulis indeks. Okey, seterusnya kita lihat pula contoh B. Okey, sama macam soalan tadi, kita kena tukar asas dahulu. Okey, yang pertama 16 ni kita tukar asas. Apakah nombor dengan kuasa 4 bersamaan dengan 16, iaitu nombor 2. So, 2. Okey, 4. Di luar kita letak kurungan 3/4. Okey, 3/4. Okey, seterusnya darab. Okey, asas 81 pun kita tukar. Apakah nombor yang kuasa 4 dapat 81, iaitu nombor 3. Nah. So, 3 4 kurungan negatif 1/4. Okey, ini langkah yang pertama, tukar asas. Okey. So, yang bawah. Okey, yang bawah 2 6
kurungan 1/2. Okey, darab 3 kurungan 4 kurungan 1/2. Okey. So, senang saja sebenarnya indeks ni. Kalau kamu lihat indeks di bawah ni asas dia dah kecil, bermakna indeks di atas pun asas dia akan sama macam yang di bawah. Itu lagi satu tips. Nah. So, asas untuk indeks ni senang je. Nombor 2, nombor 3, nombor 5. Nah. Nombor-nombor yang kecil saja. Dia tak ada nombor sampai. Jaranglah nombor yang akan digunakan asas untuk indeks tu nombor yang melebihi daripada 10. Dia mesti nombor integer yang tunggal lah, nombor rumah besar. Nah. So kamu kena guna tips tu lah untuk soalan indeks. Okey, so yang mana kita boleh potong, kita potong. Okey. Yang ni kita potong juga. Potong siap-siap di sini. Tak perlu tulis lagi sekali. Okey, yang ni kita bahagi dengan 2 dapat 3. Okey, yang ni kita bahagi dengan 2 dapat 2. Okey, so step yang seterusnya. Okey, atas tinggal 2 indeks 3 darab 3 indeks negatif. Okey, negatif 1. Per dengan bawah tinggal 2 indeks 3 juga darab 3. Okey, darab 3 indeks 2. Okey, so nampak dah lebih mudah. Daripada nombor yang banyak-banyak dah tinggal sikit. Okey, seterusnya kita selesai macam biasalah. 2 kita tulis sekali. Operasi bahagi kita tolak. 3 tolak 3. Darab 3. Negatif 1 tolak 2. So, untuk 2 akan jadi 2 indeks sifar. Darab 3 indeks. Yang ni pun kalau ada pelajar yang lemah lagi, tak dapat jawapan lah ni. So, janganlah lagi kamu tak tahu nombor negatif. Tajuk tingkatan 1 yang saya dah bagi tips hutang bayar hutang-hutang tu. Guna balik ni. So, hutang 1, hutang lagi 2, hutang 3. Okey. So, bila jadi macam ni, jangan stop lagi. 2 indeks sifar tu bermakna sama dengan 1 darab indeks pecahan kita akan indeks negatif kita akan jadikan sebagai 1/3 kuasa 3 macam ni. Okey. So, jawapan akhir akan dapat. Okey, kamu sambung di bawah nah. Saya tak muat, saya tulis kat sini. So, 1 darab 1, 3 indeks 3 atau 3 kuasa 3, 27. So, jawapan akhir kamu 1/27. Okey, kita dah sampai ke contoh yang terakhir, iaitu contoh C. Okey, langkah yang pertama. Okey, 2, 4, 3. Okey, jangan tukar asas lagi nah, sebab dia ada kuasa kat luar. So, 2, 4, 3, 4/5 darab dengan 2. Okey, darab 5. 3/2 darab dengan 2. Okey. Seterusnya bawah. Okey, bawah kita tulis dalam bentuk indeks pecahan. Okey, dia akan jadi 81 kuasa 1 bermakna 1/4 darab 25 kuasa 4 bermakna 4 per dengan 2. Okey. Okey nah, sebab indeks dia dalam ada simbol punca kuasa, kita tukar dalam bentuk indeks pecahan. Macam tadilah, macam soalan contoh yang awal. Okey, step yang seterusnya. Okey. Okey, dekat sini kita akan dapat 2, 4, 3. Okey, 4 darab 2, 8/5. Okey, darab. Okey, yang ni boleh potong. So, akan dapat 5 indeks 3. Okey, bawah salin balik. 81. 1/4 darab 25. 4/2. Okey. So, samalah. Kita kena tukar asas nah. Okey, tukar asas. Okey, saya tulis kat sini lah nah. Sambung kat sini. Okey. So, kita nak tukar asas ni. Kita lihat ni 243 ni. Okey, penyebut dia 5. So, bermakna apakah nombor kuasa 5 dapat 243. So, jawapannya adalah 3 indeks 5.
atau 3 kuasa 5. So, kita tukar asas dia jadi 3. So, 5 kurungan 8 per 5. Okey. Yang belakang tu salin balik. Per dengan. Okey, bawah ni pun sama 81. Okey, tukar asas dia kepada 3, 4. Okey. Kurungan 1 per 4. Okey, darab 25 tu akan jadi. Okey. Ni yang bantu kamu bermakna 5 kuasa 2. Kurungan 4 per 2. Okey, lepas tu macam biasa kita boleh potong. Okey. Mesti boleh potongnya. Senang saja sebenarnya. Kalau tak boleh tu adalah kat mana-mana yang kamu buat silap, check balik. So, yang ini akan dapat 3 indeks 8 darab 5 indeks 3 per 3 indeks 1 darab 5 indeks 4. Okey, lepas tu kita joinkan 3, 8 tolak dengan 1 darab 5, 3 tolak dengan 4. Okey. Jadi 3, 8 tolak 1, 3 indeks 7 darab 5. 3 per 4 pula. Sini salah dah. Saya potong. Darab dengan 5, 3 tolak 4 nah. Okey. So, bermakna 3, 8 tolak 1, 7, 3 indeks 7, 5 tadi, 5, 3 tolak 4, negatif 1. Okey. So, bila ada indeks negatif, kita akan tulis sebagai 3 indeks 7 sebagai pengangka, 5 indeks negatif 1 sebagai penyebut. Okey. Lepas tu, jangan stop kat sini cari ni. 3 indeks 7 atau 3 kuasa 7. Tekanlah kalkulator. So, jawapannya dapat 2187. Okey. Bahagi dengan 5. Pun jangan stop lagi. Kita kena tukar jadi nombor bercampur. So, nombor bercampur ialah 4, 3, 7, 2 per 5. So, kamu boleh nampak dah kat sini. Soalan indeks selalunya jawapan dia dalam bentuk pecahan. So, kalau pecahan tu tak wajar, tukar jadi nombor bercampur. Betul lah. Tak wajar kan macam soalan ni. Tak wajar, kamu tukar jadi nombor bercampur. Kalau dah memang jawapan tu dalam pecahan yang dah termudah, kekalkanlah jawapan. So, dia ada kaitan dengan tajuk pecahan. Okey, selesai sudah kelas kita hari ini. Okey, latihan pengukuhan untuk hari ini. Okey, semuanya melibatkan pengiraan. Okey, yang ini adalah soalan nombor 1. Okey, ada 5 soalan, ada 4 soalan dan ada contoh kat sini. Kamu boleh rujuk contoh. Okey. Okey, yang ini soalan nombor 2. Okey, ada juga soalan bentuk pengiraan lah. Kamu kena tunjuk jalan kira yang lengkap ya. Okey, dan ini adalah soalan terakhir, itu soalan nombor 3. Pun sama, soalan ni ada pengiraan. So, fahamkan soalan dan tahu hukum indeks. Okey. So, buat ikut pengiraan yang lengkap. Dan kena faham, selalunya untuk soalan penyelesaian masalah yang melibatkan hukum indeks, jalan kira dia memang agak panjang. So, kamu kena ikut step yang ada. So, selamat belajar dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.